Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Yazid bin Al-Aswad qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fasallaitu ma'ahu salata subhi fi masjidil khayf falamma qada salatahu wanharafa idhan huwa birajulaini fi ukhra alqaum lam yusalliya ma'ahu faqala alayya bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana faqala ya Rasulullah inna qad kunna sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun hasanun sahih. Daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an berkata, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ibadat haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menunaikan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat subuh di Masjidil Khayf. Dan ketika mana selesai semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Tiba-tiba didapati ada dua orang lelaki yang tidak menunaikan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, panggil dua orang itu kepadaku. Faji'a bihima, kedua-dua itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tar'udu fara'isuhuma, dalam keadaan kedua-duanya gemetar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang menyebabkan kamu tak boleh sembahyang jemaah bersama dengan kami? Faqala, lalu kedua-dua itu berkata, ya Rasulullah inna qad kunna sallaina fi rihalina, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dah sembahyang dah atas kenderaan tadi. Lalu qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma, kalau kamu dah sembahyang jangan buat lagi macam ni. Thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahuma, lalu kamu dapati ada orang menunaikan solat di masjid secara berjemaah, maka sembahyanglah kamu dua bersama-sama dengan mereka. Fa innaha lakuma nafilatun, kerana tindakan kamu mengulangi sembahyang secara berjemaah itu merupakan satu perbuatan yang sunat. Rawahu At-Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hasanun sahih. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni, Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjamakkan di antara Zuhur dengan Asar, di antara Maghrib dengan Isyak di Madinah, tanpa sebarang ketakutan dan tidak hujan pun. Kenapa berkait dengan hujan? Sebab ada jamak sembahyang ketika hujan. Jamak ketika hujan yang dibenarkan adalah jamak taqdim sahaja, jamak takhir tak ada. Maksudnya masa kita sembahyang Zuhur ataupun kita sembahyang Maghrib, sembahyang pertama, tengah-tengah sembahyang tu hujan turun lebat, ataupun kita start sembahyang tu tengah hujan dah,
Sebelum kita bagi salam, hujan tu masih lebat lagi. Hati kecil kita bercakap nak bangkit untuk sembahyang asar pula, boleh. Hati kecil bercakap nak bangkit untuk sembahyang isyak. Masa tu sembahyang maghrib, boleh, hukumnya boleh. Maksudnya bila kita bagi salam, Assalamualaikum, tengok masih hujan sungguh, dan masa sembahyang pertama tadi kita dah niat nak jamak, makanya kita boleh bangkit untuk sembahyang asar ataupun sembahyang isyak tadi. Jamak tapi tanpa qasar. Maksudnya dia buat 4 dan 4, 3 dan 4 gitu. Qasar tak boleh sebab qasar ni untuk musafir sahaja jadi bila hujan dia boleh jamak. Cuma ada beberapa kes jamak semayang berlaku ketika kita musafir. Bila kita musafir, jamak yang ada adalah jamak taqdim dan juga jamak takhir. Hujan tadi jamak taqdim sahaja, jamak takhir tak ada. Ketika hujan ataupun orang sakit, sakit pun serupalah. Orang sakit tu tak nak bergerak, maka dia boleh jamak. Dan jamak itu jamak taqdim sahaja, tapi tidak ada jamak takhir. Maksudnya kalau orang bang Zuhur tu tengah hujan, tak payahlah bangkit nanti sembahyang asar sekali. Tak boleh, itu tak boleh. Yang tu tak boleh. Dia kena sembahyang Zuhur tu, dia jamak dengan asar. Nak melengah-lengahkan tu tak boleh lah. Sakit pun serupa, dia sakit aksiden, kaki dia patah, nak bergerak payah. Bila payah nak bergerak, makanya dia nak sembahyang Zuhur, lepas tu dia bangkit sembahyang asar, boleh. Lepas tu orang bang Zuhur tak apalah, kita nak sembahyang sekali ngasar nantilah. Itu tak boleh, itu jamak takhir, itu tak boleh. Maksudnya yang dibenarkan adalah jamak taqdim sahaja. Poin penting tu, jamak taqdim sahaja. Tapi bila musafir, dia ada jamak taqdim, dia ada jamak takhir. Jamak taqdim dan juga jamak takhir. Maksudnya kita musafir, tiba-tiba masuk Zuhur, kita berhenti sembahyang, bagi sembahyang Zuhur. Habis masa sebelum bagi salam sembahyang Zuhur, niat nak bangkit sembahyang asar, bangkitlah sembahyang asar. Disebabkan musafir, dia nak buat qasar dan jamak, boleh buat dua-dua lah. Ataupun dia nak buat jamak sahaja tanpa qasar pun boleh juga, boleh, tak ada apa pun. Ataupun dia nak buat qasar tanpa jamak pun boleh. Tapi itu yang afdalnya. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi SAW bila bermusafir, Nabi ni dia buat qasar tanpa jamak. Maksudnya kalau berhenti Zuhur semayang 2 rakaat sambung perjalanan, asar berhenti pula 2 rakaat sambung perjalanan. Itu cara Nabi SAW. Tapi kalau kita semayang 2 rakaat, lepas tu bangkit pula 2 rakaat asar, boleh. Dia panggil qasar dan jamak. Kena faham elok lah tu. Ni pasal jamak qasar semayang. Type. Apa lagi? Itu kita dah sebut. Ini panggil masyaqqah lah, keringanan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jamak, boleh qasar. Kalau bulan Ramadan tu boleh tak berpuasa ketika kita bermusafir. Masa kita bermusafir dibenarkan untuk kita tidak berpuasa. Kalau Jabatan Agama Islam tengok tu, dia tak boleh tangkap lah. Tapi kita jangan lawak mangkuk pula. Kita jadi mangkuk ayun pergi makan depan orang ramai tu apa. Kan? Selang berak makan. Saya musafir. Eloklah tu apa yang macam tu kan. Janganlah yang kita cerita ni, makan janganlah tunjuk depan orang. Sebab kadang-kadang bila kita makan depan orang tu, orang yang puasa tu pula kita pergi kacau emosi dia tu. Kawan tu elok puasa, dia tengok kita makan, dia kata celaka Isyak. Makan bagus je makan itu kan. Jadi janganlah macam tu. Nak makan tu makanlah bulan Ramadan bila kita bermusafir tu. Sebab memang ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lakukan secara terang-terangan. Tu kena beringat jugalah insya-Allah. Apa lagi yang kita bincang itu? Pasal dibenarkan jamak dan qasar sembahyang dalam pemusafiran. Musafir itu mesti musafir yang harus, musafir yang sunat, musafir yang wajib, musafir yang makruh. Musafir haram tak boleh. Musafir tengok bola tak boleh. Musafir tengok badminton, tu tak, sorry. Musafir tengok bola boleh. Musafir tengok bola boleh. Musafir tengok badminton boleh, tak ada apa pun. Biarlah Cina main sekalipun, tak ada orang Melayu main kan. Masalah Malaysia ni bangam tu tajuk. Apalah Cina main badminton pun jadi isu. Apa? Dah orang Melayu tak pandai main badminton, buat macam mana? Tak apalah. Jadi cerita dia sekarang, orang Cina main badminton ke apa, kita tengok main badminton, tak apa, kita nak qasar dan jamak semayang. Musafir itu pastikan bukan musafir yang haram. Musafir harus boleh, wajib, macam kita pergi ke Mekah buat haji tu wajib. Kita musafir yang sunat, ziarah adik-beradik, ziarah mak bapak, musafir yang sunat. Apa lagi? Musafir yang harus, musafir yang biasa-biasa itulah, pergi berjalan, travel mana-mana tu kan. Musafir yang makruh, musafir yang tengok bola tadi, itu musafir yang makruh. Boleh ke tidak kita nak jamak qasar semayang? Boleh. Musafir yang haram, musafir pergi merompak tak boleh lah.
Perompak yang semayang tak tinggal. Bagus perompak tu. Dia perompak tapi dia tak tinggal semayang. Yalah, kalau kita kenapa ni merompak lepas tu tak semayang, kata baguslah tu. Sebab kira semayang lah juga. Merompak tapi dosa semayang tu dia tak ada sebab dia semayang. Tapi kalau tak semayang dan merompak dah dua dosa dah. Pandai dia jawab. Ada kawan Ana seorang yang pandai jawab. Duduk kat Pulau Pinang. Anak pergi Kelantan tapi pergi kat Pening dulu. Jumpa kawan dulu kat Pening. Sembang sampai dekat maghrib. Karena singgah semayang siap dah, kita boleh jamak semayang, jamak takdim lah. Hamba Allah ni kawan kita ni, kita tak tahu sebab duduk situ. Duduk sembang tu sampai masa tu maghrib pukul 7 suku, 7.15. Jadi kita tu tak balik-balik lah, aku nak tolak nak pergi Kelantan pula 7.10 lagi 5 minit lah. Ada kata elok lah, aku pun tak semayang asar lagi. Dia kata semayang asar tu apa maghrib lagi 5 minit lagi ni. Anak kata kau semayang macam mana? Dia kata aku jamak. Jamak macam mana kamu jamak semayang? Aku jamak antara asar dengan maghrib. Dia kata gila. Mana ada jamak asar dengan maghrib? Dia kata apa? Okey juga, semayang juga. Banding orang tak semayang, baik aku lagi. Celaka betul jawapan. Memang jawapan haprak jawapan. Dia ada yang pandai jawab ni, bagi kita pening kepala. Dia ada lah orang macam tu. Tak apa. Jadi cerita dia sekarang, bila kita bila kita musafir, ada musafir tu musafir yang harus kita boleh jamakkan semayang. Cuma musafir tu pula perjalanan tu mesti dua marhalah. Dua marhalah tu berlakulah khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata 60, ada ulama kata 85, ada ulama kata 90, macam-macam khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh dalam menentukan kadar dua marhalah. Cuma kalau orang tanya Ana lebih setuju pendapat 85 km. Yang kata ni Syekh Amin Al-Kurdi, seorang ulama daripada Iraq. Dia tulis sebuah kitab, nama kitab Tanwirul Qulub, nama kitab. Mengikut dia punya pandangan, dia kata kadar 85 km. Cuma 85 km tu mesti tepat ke? Jawabnya tak semestinya. Maksudnya agak-agak pun tak apa. Maksudnya kita turun di sini, nak pergi mana? Nak pergi ke Teluk Intan. Ni kampung Haji Din. Haji Din dia dapat ahli parlimen baru sekarang. Jadi kita pergi Teluk Intan, kita agak-agak lah 85 km kot, agak-agak, tak confirm, agak-agak pun dah memadai. Kita nak pergi Sabak Bernam, kita rasalah daripada Sungai Buloh ke Sabak Bernam ni sampai ke 3, agak-agak aku sampai, agak-agak tak confirm. Maksudnya kita tak tengoklah batu tepi jalan tu, kita tak tekanlah meter dekat kereta kita beram tu kan, tak ada kerja lah. Jadi kita agak-agak sampai kot, sampai tu pun dah memadai. Memadai. Cuma biar agak-agak tu munasabah lah, jangan Sungai Buloh ke Kuala Lumpur pun 85 km. Saya rasa daripada Sungai Buloh ke Kuala Lumpur lebih 85 km. Yang tu menipu tu. Itu boleh pakai dah. Yang kita agak-agak yang boleh pakai. Maknanya tak mesti confirm lah. Tak semestinya confirm. Cuma kalau kita buka dalam Syekh Amin Al-Kurdi, dia disebut tentang niat bagi orang yang bermusafir adalah ikut kepada ketua permusafiran. Macam contoh kawan kita daripada Jemaah Tabligh. Kawan kita Jemaah Tabligh, dia selalu musafir, dia akan pergi ramai. Dia akan lantik seorang ketua. Ketua tu dipanggil sebagai Amir Sahab. Tu sebutan orang dia Amir Sahab. Jadi Amir Sahab tu kadang-kadang 3 je akan lantik seorang. Tak, sebenarnya memang itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bermusafir, nombor 1 Nabi akan musafir lebih 3 orang. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut bahawasanya orang musafir seorang ni syaitan. Ar-rakibu syaitan, ar-rakibani syaitanani, as-salasatu rakbun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut orang yang musafir seorang setan. Orang yang musafir 2 orang, 2 ekor setan. Yang betul-betul musafir 3 orang. Bukan maksudnya orang musafir seorang tu kita ni setan ni. Jangan kata macam tu, melompatlah kawan tu. Kan? Gimana ustaz? Nak pergi musafir ke mana? KL naik apa? Kapal terbang kat mana? Ni naik kat airport. Berapa orang? Seorang? Setan. Bubur sebiji, melompatlah kawan tu. Bukan macam tu. Maksud setan ni adalah orang kalau musafir seorang mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan maksiat. Alhamdulillah. Sebab kita musafir seorang Syekh, sampai kat tempat orang tak kenal, nak buat maksiat ni senang. Betul tak agak? Kadang ada manusia ni dia takut dengan Allah, tapi ada manusia dia tak takut dengan Allah, dia takut dengan orang. Orang kenal dia, bila orang kenal dia, dia pergi tempat orang kenal, yang tak baik jadi baik. Betul tak agak? Orang Melayu kita ada satu sentimen.
Tak takut dengan Allah, takut dengan kopiah pun tak apa dah. Orang lain ada sentimen tu kan. Maksudnya pergi mana-mana pakai kopiah, nak buat maksiat tak berani Syekh. Betul. Kita pergi mana-mana musafir pakai kopiah, nak tengok orang perempuan pun malu. Tak malu ke Allah, malu ke kopiah. Nanti tengok budak perempuan, Diana Sofia. Dia tengok contohlah kan. Layar dia tengok. Orang tengok, Pak Haji pakai serban, bagus dia tengok. Kan masalah tu. Kan? Tapi kalau dia tak pakai, selama rak tengok. Tak ada orang nak sound. Jadi dia tak termalu ke kopiah tu. Jadi dia tak malu pada Allah, tapi dia malu ke kopiah. Hanya orang Melayu kan. Ada pula satu lagi, kita malu dengan manusia. Kita pergi mana-mana tempat orang kenal, kita nak buat maksiat ni agak susah. Agak susah nak buat maksiat sebab ada orang kenal. Tapi kalau pergi kat tempat orang tak kenal kita seorang pun, agak senang nak buat maksiat. Agak senang. Disebabkan agak senang nak buat maksiat, Nabi SAW kata, ar-rakibu syaitan. Orang musafir seseorang, setan. Bukan setan sungguh, mudah nak jadi setan. Tu maksud dia kan. Agak mudah nak jadi setan. Tapi kalau dua orang pergi musafir, syaitanani, agak mudah jugalah nak jadi setan ni kalau dua orang. Sebab pergi tu, dia tu penyamun, kawan dia pun seorang penyamun juga. Masalah lain dah, sama-sama penyamun kan. Jadi dua. Tapi Nabi Muhammad SAW kata, ats-tsalatsatu raqbun. Kalau tiga orang musafir, yang tu betul-betul musafir. Kenapa? Sebab mungkin dia setan, mungkin kawan ni setan, seorang lagi mungkin orang baik. Dia ni boleh tegur. Masa nak? Sebab tu Nabi Muhammad galakkan bila kita musafir ni mesti 3 orang ke atas. Jadi bila kita musafir lebih 3 orang ada 3 orang ataupun 3 ke atas, makanya kita lantik seorang ketua. Lantik ketua. Kita pergi ni siapa kita lantik ketua apa-apa hal. Kalau ada masalah senang nak buat keputusan, lantik engkau lah jadi ketua sebagai contoh kan. Lantik ketua tu memang amalan yang cukup baik. Amalan ni selalu dibuat oleh kawan-kawan kita daripada jemaah tabligh. Jemaah tabligh. Anda tahu sebab anda pernah keluar tu, anda tahu tu. Kan? Bila kita keluar dia tengok berapa orang musafir. 5 orang. Nak pergi satu masjid dia akan lantik seorang ketua. Dia gelarkan ketua tu sebagai Amir Sahab. Istilah orang Pakistan tu. Sahab tu bahasa Pakistan kan. Dia dekat dengan kalimah Hindustan tu. Jadi dia lantik ketua. Okey, sekarang ni kita musafir 4 orang, 5 orang, 3 orang. Tadi kita lantik ketua. Niat permusafiran tertakluk kepada ketua. Bermaksud masa kita musafir, kita ni niat musafir, ketua kita tak niat musafir, kita tak boleh nak jamak puasa sembahyang. Tak faham tak? Jadi kena tanya dia ataupun masa musafir pesan lah, niat musafir tu nama sebab dia kita seorang, kita pun tak boleh nak jamak puasa sembahyang kan. Tapi pada anda senang kan? Jangan tanya awal-awal, lagi saya masalah. Kalau tanya awal-awal dia masalah. Kita musafir naik bas, jangan pergi tanya driver bas tu niat musafir ke tidak. Mampu lah sebab driver bas tu tak sembahyang. Jadi susah lah. Jadi tak payah kita naik musafir tu, kira dia niat dah tu, agak-agak niat dah tu, yang tu pun dah okey dah. Itu pun dah dah insya-Allah insya-Allah. Senang ya hukum fiqh ni anak selalu sebut, ma ghaba anna fala nas'alu anhu. Perkara yang gaib daripada pandangan mata kita tak payah tanya lebih-lebih. Tu asas di dalam hukum fiqh ni lah. Macam cerita babi tak babi ni. Ni cerita babi ni satu part juga. Tapi jadi ada cerita pening pula jadi. Ada nak pergi tukar darah, awak jadi bodoh tahap tu. Dia tak cerdik banyak lah. Nak tukar darah, nak pergi saman tu lah, nak saman ni lah, la ilah. Masalah orang Islam. Orang Islam pakai kopiah, pakai tudung elok-elok duk bercakap lagu tu. Awak malu ke Islam? Islam tak sebongok itu Islam kan bongok, yang bongok tu kita. Ingat sebenarnya masalah kita tak tahu, tak jadi dosa. Kaedah fiqh sebut ma ghabana fala nas'alu anhu. Perkara yang gaib daripada pandangan mata kita tak payah tanya lebih-lebih. Kita pergi makan tu lah, caklat tu makan-makan tak tahulah pula dalam tu ada babi ke tidak. Duk makan selama hari ni sedap pula pegemuk makan benda tu. Contohlah kan. Contohlah apakah haram? Tak tahu. Tak tahu tak jadi haram. Dah tahu rebat dah bau haram. Dah tahu dah. Tak apa, try juga. Hari tu makan dah tapi tak sempat hayati betapa sedapnya. Lepas dia sebut babi tu baru terasa nak hayati rasa babi tu macam mana. Contohlah kan, baru jadi haram. Buat dah tahu. Kalau tak tahu tu ada kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang dah masuk yang akan datang tu tak boleh. Lepas tu kalau dah makan tu apakah kena komo-komo dengan air tanah? Tu pun satu bangang juga tu. Komo-komo air tanah. Tak ada kerja betul tak? Aku tak faham orang Melayu ni. Kan tak boleh dia kata. Tak boleh kena komo-komo sebab dah ada dajis mughallazah. Tak ada tak perlu semua tu mengarut semua tu. Orang Melayu pandai-pandai.
Lepas tu hang dah masuk tu jadi darah, apakah kena tukar darah lain? Tak ada. Semua tu mengarut orang Melayu lah. Tak ada, semua tu mengarut lah, insya-Allah. Tapi lah orang Melayu ni, dia punya babi dia tension tau. Oh, dia tak boleh punya babi. Selama hari dia dah makan rasuah okey. Makan rasuah okey, dia rasa okey makan rasuah. Main ekor, orang Melayu pun ramai main ekor, relax lah. Dia tak pernah rasa keji, jijik tu. Dia tak, tapi kalau babi, oh tak boleh. Sampai buat statement lah, masuk surat khabar lah, masuk dalam media lah, masuk YouTube lah, bercakap nak saman sana, nak saman sini. Kita tak pernah dengar lagi ada orang Melayu nak pergi saman kedai ekor tu. Padahal ada orang Melayu pergi main ekor tu kan. Dia pun satu masalah juga ada orang Melayu. Dia jijik dengan kalimah babi. Kalau dengan rasuah ni tak apa jijik. Apa ni, babi, oh jijik. Riba, cokey pula. Kan? Dia tu tau sentimen dia. Rembat kereta orang, tahu macam okey, dia tak rasa jijik tu. Yalah, anak cadangkan lah, lepas ni kita guna kalimah babi rasuah. Biar jijik sikit. Kan? Engkau ni makan babi rasuah kan? Tanya lagu tu. Kalau dia ahli politik dan dia menang politik kerana rasuah, kita ni ahli politik babi ni. Agak lagu tu ke dia. Baru dia rasa jijik sikit kan. Orang Melayu ni bila bunyi babi dia lain tau. Tapi kalau bunyi yang haram ni tak ada apa-apa je orang Melayu kan. Apa punya Melayu aku tak faham kan. Tak apalah tu satu masalah lah. Cuma yang kita kena pesan nak bagi tahu, sebenarnya kalau dah termakan itu dalam keadaan kita tak tahu, semua tu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu kita makan dalam keadaan kita memang tahu benda tu memang haram, memang babi sungguh, kita pergi makan dengan sengaja. Makanya wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yalah. Tak payahlah nak pergi tukar darah komo air tanah tu kan. Pergi komo air tanah, pergi telan pula, pergi hospital, doktor pula pening. Mamat ni sakit apa pula kan. Aduh, susah sungguhlah orang Melayu ni. Okey, tab, yang tu kita bincang kuliah lah. Kuliah lepas kita dah bincang itu, insya-Allah. Hari ni kita masuk kuliah kita yang baru. Ni lepas ni kalau ada siapa nak tanya soalan, ambil nombor telefon Ana, hantar SMS pada nombor Ana. Ambil 019-348-3478. Ambil nombor telefon 019-348-3478. 019-348-3478. Nombor best tu. Buat beli nombor ekor mampu kan. Okey, boleh insya-Allah. Hantar soalan lah, jangan duk hantar lepas nak balik lah. Baru nak SMS cakap tenterang. Kalau anda dah balik hantar SMS, sorry anda tak jawab. Masa aku kuliah ni tanyalah. Insya-Allah. Okey, hari ni kita masuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an. Qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fa sallaitu ma'ahu salata subhi fi Masjidil Khaif. Falamma qada salatahu wa inharafa idhan huwa birajulaini fi ukhra alqaum lam yusalliya ma'ahu. Faqala alayya bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma. Faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Faqala ya Rasulullah inna qad kunna sallayna fi rihalina. Qala fala taf'ala izan sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Maksudnya daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, katanya aku telah hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ibadat haji. Fasallaitu ma'ahu salat subhi fi Masjidil Khaif. Lalu aku pun semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang subuh dekat satu masjid namanya Masjid Al-Khaif. Falamma qada salatahu, selesai dia semayang, wan harafa, Nabi paling ke arah belakang, tengok makmum ke belakang. Idzan huwa birajulain fi ukhra alqaum lam yusalliya ma'ahu. Nabi dapati ada dua orang kat belakang tu tak semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi Muhammad kata alayya bihima. Tu dua orang tu mai kat aku. Tu dua orang tu datang pada aku. Nabi Muhammad panggil lah. Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma. Jadi kedua-dua tu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia datang tu dengar dia gementar. Nampak dia tu gementar, takut juga oleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tak boleh sembahyang bersama dengan kami? Nabi tanya ni, orang tu sembahyang jemaah pergi duduk belakang dua orang tak sembahyang tu kenapa? Apa yang jadi tak sembahyang tu? Soalan Nabi pada sahabat tu. Faqala, dan kedua tu bercakap, ya Rasulullah, inna qad kunna sallaina fi rihalina. Kami sembahyang dah tadi atas kenderaan tadi. Masa dalam musafir tu, masa waktu sembahyang atas kenderaan siap dah. Kata dua orang sahabat tadi.
Qala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'ala izan sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Jangan kamu buatlah sekali lagi. Lepas ni jangan dok buat dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izan sallaituma fi rihalikuma, kalau kamu dah semayang lah atas kenderaan tadi lah, summa ataituma masjid jama'atin, kamu pergi masjid tengok orang semayang jemaah, fasalliya ma'ahum, lepas tu semayang sekali jemaah ramai-ramai walaupun dah semayang tadi. Kata Nabi sallam, fa innaha lakuma nafilatun, tindakan itu merupakan amalan sunat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni yang pertama, dia menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dalam permusafiran, apabila Nabi Muhammad nampak masjid, selalunya Nabi Muhammad akan berhenti semayang. Itu Nabi SAW. Itu amalan baik lah. Amalan baik Nabi dan para sahabat, musafir-musafir tiba-tiba nampak satu masjid, berhenti semayang masjid tu. Dia dulu lah ni, dulu nak jumpa satu-satu masjid ni susah. Sekarang kalau awak macam tu nak boleh sampai ke Kelantan, banyaklah masjid. Tak larat dah, berhenti masjid je lah bila nak sampai kan. Tapi walau bagaimanapun, kalau tengok amalan Nabi, Nabi tu begitu. Ada pula dalam satu hadis lain, Nabi SAW bersama dengan seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia musafir, nampak ada satu masjid, berhenti semayang. Semayang sunat lah, semayang sunat 2 rakaat. Kemudian para sahabat lain pun semayang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Habis semayang, Nabi SAW doa tu panjang sangat. Dia Nabi ni SAW ni, dia doa jarang panjang. Kebiasaannya doa Nabi ni pendek. Tu Nabi SAW. Kalau ada doa panjang ni, dia bukan selalu, jarang-jarang. Yang kerapnya doa Nabi SAW ni pendek lah. Yang kita ni yang jarang, yang kerapnya doa panjang. Begitu. Yang pendek tu lah jarang-jarang. Kan? Lepas tu yang baca panjang ni bila berjemaah, kalau seseorang doa pendek pula. Terbalik habis. Patutnya seorang doa seorang tu panjang-panjang doa kan. Kalau berjemaah tu pendek-pendek doa tu baru betul. Tapi kita dah terbalik. Sebab apa masa jemaah ni doa panjang? Makmum kat belakang. Sebab dia makmum tu, bukan kerana nak doa sangat. Salah juga kan. Salah konsep tu. Sepatutnya bila kita berjemaah, kaedah dia pendek. Doa pun kalau nak doa tu pendek. Begitu Sahabat Nabi jadi imam semayang jemaah, baca panjang. Solat jemaah Nabi SAW larang. Nabi kata baca pendek, sebab kena raih juga kepada makmum di belakang, orang tua dengan kanak-kanak, orang perempuan tu kan. Ni adab masa kita solat berjemaah, dan ini kena dipikirkan oleh imam. Kalau lah semayang kita pun kena pendek, doa lagi lah. Buat tahlil arwah tu kadang-kadang makanan terhidang siap, doa panjang-panjang. Orang tak berdoa dah, dalam hati kecil orang maki Pak Imam. Percayalah aku cakap, betul, dia tak doa ni, maki kutuk celaka haprak apalah, kucing 4-5 kali duk jeling ke ikan. Dia duk bercakap benda dalam hati tu kan. Jadi jangan panjang, doa pendek-pendek kan. Doa pendek-pendek. Ana cadang lah, nak buat doa panjang nak cadang. Cadangan ana doa selepas makan. Maksudnya kita buat tahlil, tengok makan dulu. Lepas makan kita buat tahlil. Lepas tahlil doa lah panjang-panjang. Kan? Doa apa? Tapi masalah kalau buat macam tu orang pakat balik. Masalah pula. Habis makan siap balik lah kita ni, balik. Tinggal 3 orang. Pak Imam tu pun sebab dipanggil untuk baca doa. Kalau tidak dipanggil dengan dia sekali balik. Itu tak baca doa kan. Tapi sebenarnya kalau makanan terhidang, kita jangan doa panjang-panjang. Doa tu yang wajib-wajib dah lah. Anak lah, kalau orang ada sekali tu, ada orang jemput anak pergi tahlil arwah satu tempat habis kuliah. Orang kata, ustaz, mari ada kenduri sikit. Ada orang tu, hamba Allah tu, isteri dia meninggal sakit lah. Lepas tu malam tu buat tahlil. Jadi ialah kita baik dengan dia. Dia kata, meh lah ustaz, lepas ni kita pergi rumah tahlil arwah sikit. Boleh lah pergi. Bila pergi tu dia nampak kita, dia suruh kita pula baca tahlil. Alamak, kita pula jadi kepala tahlil. Kan, kita ni alah orang dulu lah, orang lain lah. Kita seorang, kita tolak orang lain dulu. Kan, anak lah, peribadi anak sendiri memang tak buat. Tapi kalau orang suruh tu anak raih lah. Kalau peribadi anak memang tak buat tahlil arwah ni. Sebab benda tu khilaf kan di kalangan ulama. Anak lebih condong kepada tak ada. Tapi kalau ada orang buat, kita tak boleh larang, biar. Sebab ada pendapat yang kata boleh tu kan. Jadi bila orang suruh kita nak raih lah. Jadi ustaz ni, Allah mak duk ulo tasbih 4-5 kali, kena ambil jugalah kita pun. Duk ulo tasbih kita, sudah gua hari ni. Kita pun sambar tasbih tu. Kita pun buatlah tahlil. Baca pendek. Baca qul huwallah 3 kali. Baca Fatihah sekali. Lepas tu la ilaha illallah. Baca Fatihah sekali. Tu tanda tangan doa. Doa pun pendek.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan doa tu kan. Itu ada dalam hadis. Lepas tu kita baca tu lah, Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ala ahli kubur. Bagilah rahmat, kasih sayang, keampunan dosa kepada orang dekat kubur tu kan. Doa. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis doa siap orang tanya, "Ustaz pendek ah?" Nak panjang baca sendiri lah. Bukan susah mana pun. Tapi kalau suruh nak baca yang pendek lah kan. Sebab apa? Makanan terhidang. Bukan cerita makmum. Anda pun tengok terliru. Dia tengok ulur kata sebenarnya ni suruh aku menyusahkan aku lah ni kan. Jadi yalah, doa tu biar pendek sikit lah. Nabi SAW pun doa pendek. Nabi doa panjang ni jarang-jarang sekali. Tu Nabi SAW. Kes doa Nabi doa panjang yang kita cerita tadi. Singgah kat masjid semayang 2 rakaat doa. Lepas doa tu sahabat nama Abu Sa'id ni panjang sangat hari itu berdoa. Sahabat jadi confused, apa benda lah Nabi SAW minta hari itulah. Habis daripada doa siap, sahabatnya Abu Sa'id ni tanya Nabi SAW minta apa. Nabi pun bagi tahulah, sebenarnya aku minta 3 perkara, Allah Ta'ala makbul 2, 1 perkara Allah Ta'ala tidak makbul. 3 perkara minta, 2 makbul, 1 tak dimakbulkan. Apa dia? Sahabat Nabi tanya. Nabi SAW bagi tahu. Yang pertama, nak bagi azab, nak bagi apa? Bagi bencana kepada umat, jangan sampai setahun lebih, jangan. Lepas tu kalau nak bagi bencana, jangan tenggelamkan umat dalam bumi macam Allah Ta'ala buat pada kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 2 doa ni makbul. Tapi ada 1 doa tidak dimakbulkan oleh Allah, iaitu Nabi SAW doa dengan Allah supaya semua umat bersatu hati, berpegang teguh dengan tali Allah. Sedihnya doa ni tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu doa Nabi SAW. Maksud dalam hadis ni, Nabi bila nampak masjid berhenti semayang. Tu Nabi SAW. Ada satu pula hadis ni kita baca buat ibadat haji. Sahabat ni nama Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an. Dia musafir, tiba-tiba dalam ibadat nak buat ibadat haji, nampak satu masjid, Masjid Al-Khaif nama masjid. Nabi SAW naik bersama para sahabat semayang dalam tu, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ni mempamerkan macam mana Nabi SAW habis semayang, Nabi berpaling ke arah makmum. Ini sunnah. Ini sunnah Nabi SAW. Ini bagi imam lah. Kita semayang jadi imam, habis semayang Assalamualaikum, terus berpusing menghadap betul ke arah makmum. Kita selalu Pak Imam kita menghadap arah kiblat, ataupun dia menghadap ke belah kanan kan. Yang afdalnya bukan menghadap belah kanan atau menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah makmum. Tu yang afdal lah. Kalau boleh buat lagi baiklah. Kalau tak buat jangan marah Pak Imam pula. Pergi jemput, "Mam, ni apa ni tak menghadap ke arah makmum?" Bid'ah. Jadi pasal lah pula. Okay, jadi gaduh lah pula. Janganlah. Tapi sebenarnya ikut amalan Rasulullah SAW ni, hadis yang kita dah jumpa, Nabi SAW habis dia semayang, bagi salam siap, Nabi menghadap ke arah makmum. Tu Nabi SAW wirid. Nabi SAW wirid masing-masing. Tu kalau ikut amalan Nabi lah dengan para sahabat. Nabi wirid baca kuat jarang-jarang sekali. Nabi ni wirid kuat ni jarang-jarang sekali. Ada jarang-jarang tertentu Nabi baca dengan kuat, tapi kebiasaannya perlahan. Dan Nabi Muhammad baca wirid dengan kuat, ulama-ulama hadis sebut niat nak mengajar. Dia kena faham Nabi SAW pernah sembahyang atas mimbar. Dia mimbar masjid Nabi bukan macam ni. Mimbar dia tangga kat depan. Jadi orang nampak lah kalau dia naik kat depan tu kan. Pernah Nabi SAW dia sembahyang sunat di atas mimbar. Naik atas tu, atas mimbar tu sembahyang. Tapi ingat, bukan semayang atas mimbar tu satu amalan sunat. Nak faham lagu tu pula. Dia kata lepas ni tak ada kepak imam ni naik atas mimbar semayang. Berat sangat dah tu kan. Contohlah nak bagi tahu Nabi Muhammad pernah semayang atas mimbar, tapi Nabi semayang atas mimbar bukan kerana sunnah semayang di atas mimbar, bukan. Nabi semayang di atas mimbar sebab mimbar itu tinggi, ramai orang boleh tengok cara-cara semayang. Nampak? Maknanya Nabi Muhammad semayang di atas mimbar tu niat nak mengajar. Supaya juga masa Nabi SAW habis semayang wirid. Wirid Nabi SAW kebiasaannya perlahan, masing-masing lah. Perlahan dalam maksud masing-masing wirid lah. Kita baca wirid tu kan. Baca wirid. Tapi jarang-jarang sekali Nabi pernah baca dengan kuat. Kenapa Nabi baca dengan kuat? Nak ajar bacaan-bacaan wirid. Kan kita kadang ada orang ni dia tak tahu yang semayang tu ada wirid. Yelah, member tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang masjid kan termenung. Orang tak datang masjid ni silap hari bulan, dia tengok Pak Imam masbuk tu dia gelabah sakan lah. Pak Imam masbuk, Pak Imam dia tu masbuk, dia gelabah lah.
Mari-mari Pak Imam rakaat yang kedua, duk rokok. Dia dah confused macam mana nak buat. Oh kan, tak pernah datang masjid. Tak pernah datang masjid. Sama ada dia tengok rakaat kedua, dia tunggu kat luar, habis semayang baru dia semayang. Ataupun dia lari balik semayang kat rumah. Ataupun dia semayang tapi dia kejar Pak Imam. Dia kat lagu tu, Allah Akbar, dia semayang bismillahirrahmanirrahim, rokok sujud bumah dia kejar, tak dapat rakaat dengan Pak Imam tu kan. Kalau macam tu, itu mengarut banyak lah. Kalau dia buat kerja macam tu, yang pertama kalau budak-budak tengok, budak-budak ketawa lah. Budak-budak ketawa, bukan budak-budak, orang tua pun ketawa. Ni apa hal kau semayang macam ni kan. Itu yelah, ada orang tak tahu. Jadi macam mana kita nak bagi tahu ke orang? Cara nak bagi tahu ni antara ni cara praktikal. Teori praktikal lebih berkesan berbanding teori. Sebab kalau kita cerita teori ni begini-begini, orang pun pening, datang apa ustaz ni cerita kan, susah nak faham. Tapi kalau tunjuk cara dia macam ni, ustaz tu berdiri tunjuk cara rokok sujud, dia menampak clear cara amalan tu kan. Bila clear cara amalan tu, dia mudah nak faham. Antara cara mudah kita nak ajar orang ni adalah masa wirid tu kita baca dengan kuat. Habis semayang assalamualaikum tu bila astagfirullahalazim baca, orang mula-mula baca astagfirullahalazim kan. La ilaha illallah wahdahu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, contohlah kan. Lepas tu baca ayat kursi, orang pendengar macam ni baca wirid lepas semayang. Lepas pada tu dia nak wirid seorang-seorang tu pun cantik lah, sebab dia dah tahu dah kan. Cuma Pak Imam tu kalau masa baca tu biar jelas sikit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Clear lah, orang makmum dengar, oh Allahumma ajirna minan nar. Sebab ada makmum-makmum ni yang reti baca Quran, ada tak reti baca Quran. Kena ingat juga tu. Dia boleh baca tu bukan kerana dia Quran dia baca tu, bukan ambil kitab baca tu. Dia pandai baca tu sebab dia dengar orang baca lagu tu. Faham tak? Orang Allahumma ajirna minan nar, dia pun Allahumma ajirna minan nar. Jadi Pak Imam pula suara redup-redup baca suara dia. Wah, suara Allahumma ajibna minan nar, Allahumma ajibna minan nar, dia pun Allahumma ajibna minan nar. Ada Allahumma ajibna minan nar, ada benda lain dah tu. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada neraka. Allahumma ajibna minan nar, ya Allah Tuhan kami, terimalah kami sebagai ahli neraka. Baguslah tu. Nampak? Ajibna ni jawab. Ajibna, tolong jawab pada, terimalah kan. Jadi Pak Imam tu baca, dia baca elok dah. Pak Imam tu Allahumma ajirna minan nar, baca elok dah. Jadi makmum dengar saya suara Pak Imam pun redup-redup berbunyi kan. Allahumma ajibna, dia pun Allahumma ajibna minan nar, Allahumma ajibna minan nar, minta masuk neraka. Maka baguslah, mampu lah itu. Aduh, jadi kadang yalah, ada pergi dekat satu masjid tau, dekat Liklang, pergi kuliah, cerita ni. Makmum tu, dia dengar Pak Imam tu baca salah bila semasa dia sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi Pak Imam tu, dia nak perbetul sangat tajwid, dia tak baca Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar, jadi ca. Jadi kaf jadi ca. Ajaib banyak tu. Jadi dia ni dengar, aku salah dengar. Kawan tu, dia kata aku salah dengar ni. Betul dah kok dia baca, tapi aku salah dengar. Tak sedap hati ni, sebab hari-hari semayang dengar macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pergi tanya 3-4 orang, kamu dengar macam mana? Allahu Akbar. Betul dah. Satu, dia tanya kedua, macam mana? Allahu Akbar. 3-4, maknanya telinga aku betul. Pak Imam tu mengarut. Dia letak kan. Bila dia dah confirm Pak Imam tu salah, baca Allahu Akbar bukan Allahu Akbar, dia nak tahu pula semayang aku sah ke tidak. Dia tak tegur-tegur, bagus makmum ni. Dia tak tegur-tegur, caranya dia pergi cari ustaz. Dia pergi tanya ustaz, ustaz, agak-agak lah kalau kita semayang kita baca Allahu Akbar tu sah ke tidak. Tanya ustaz, ustaz 1, ustaz 2, ustaz 3, ustaz kelima tu mana? Ni ustaz yang kelima tanya, macam mana ustaz? Dia kata, salah tu, Allahu Akbar, kaf bukan ca. Mana huruf ca dalam bahasa Arab? Kan, huruf kaf ada lah. Okey, kalau kau salah, clear. Apa tindakan dia? Dia tegur Pak Imam tu. Cuba bang, salah mam, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaf. Dia gajar Pak Imam. Pak Imam tu melenting. Allah, Pak Imam spoil banyak. Pak Imam melenting kata, saya tahulah, saya mengaji UKM. Bila aku cerita kau mengaji mana? Orang cerita kau baca salah, kau melompat cerita mengaji UKM tu apa? Dia kadang ada tau, dia mengaji UKM dia belagak. Tak kira orang mengaji UKM, orang mengaji Azhar mengarut belambak. Mengaji Azhar mengarut belambak mengaji UKM belagak. Dah salah-salah je lah. Jadi kawan tu tegur lah. Bila tegur, Pak Imam tu mengamuk orang tu. Saya tahu lah saya ngaji UKM. Kawan ni jam, tak kerti nak balas. Yalah, dia bukan Pak Imam. Jadi spoil lah tu. Dia jam lah. Macam mana nak buat? Kaedah dia senang lah. Dia cari ustaz, tolong sebut dalam kuliah.
Ustaz satu tanya soalan ustaz pertama, ustaz kedua, ustaz tiga, mari 7-8 orang ustaz duk cerita, Pak Imam pun dia sebut salah. Hilang UKM dia. Kan? Hilang UKM dia. Cerita kan. Ada kan. Yalah, kadang orang biasa dia tegur, benda tegur tu kadang betul. Walaupun dia bukan ustaz, bukan dia mengajar agama tinggi-tinggi kan. Dia tak adalah mengajar agama tinggi. Habis-habis tinggi mengaji sekolah agama, jahanam. Tu. Jahanam tu kalau rendah agama, sekolah agama lah kat Malaysia, dekat kita Selangor ni kan. Kalau kafar tu habis kat jahanam. Habis tinggi dah. Tapi benda dia tegur tu betul. Yang kena tegur tu PhD contoh. Salah lah. Kita kena ingat, ustaz macam mana pun kalau salah tetap salah. Ingat tu. Doktor gigi, pakar gigi macam mana pun, tiba-tiba ada seorang pergi jumpa doktor, tolong cabut gigi, doktor tu cabut gigi salah, doktor tu tetap salah walaupun dia pakar bab gigi sekalipun. Ingat situ. Tak boleh ni, saya tetap betul sebab saya pakar bab gigi. Masalah gigi sakit kiri bukan belah kanan, kau cabut yang kanan. Tetap salah. Tu undang-undang dia. Itu orang pakar bab gigi. Serupa juga bidang agama. Bidang agama kau pakar macam mana pun, tiba-tiba salah, tetap salah. Tak payah nak kata betul. Salah je lah. Mengaku juga. Tak nak mengaku, nak kata juga dia betul. Tu tak betul lah. Cara tu begitu. Tak. Jadi Nabi SAW habis semayang, Nabi menghadap ke arah makmum. Nabi Muhammad dia baca, kadang-kadang kuat, kadang-kadang pelan. Tapi kebiasaannya Nabi SAW baca dengan perlahan. Cuma ada satu pesanan, masa kita wirid dah sebagai imam, kalau kita nampak makmum kita jangan terlalu kuat sangat kalau ada makmum yang tengah masbuk. Sebab kadang-kadang mengganggu lah kepada mereka yang semayang tu kan. Kita nak baca, nak mengajar tu pun cover sikit suara, slow-slowkan sikit suara tu. Sebab kalau kita baca kuat, nanti dah ada elemen mengganggu kepada orang semayang tadi. Ingat, mengganggu orang semayang hukumnya adalah haram, tak boleh gitu. Ni kita semayang jemaah elok-elok kat masjid ni, habis semayang dia buat kelompok belakang tu duk ya hanana kuat-kuat. Itu pun mengarut juga. Bukan ya hanana tu mengarut, baca ya hanana tu tak mengarut. Yang mengarut tu bagi baca ya hanana kuat-kuat ketika orang tengah semayang tu mengarut tu. Ada semayang Jumaat, dia ada tim lah, tim ya hanana ni lah. Habis semayang Jumaat, dia buat kelompok ya hanana. Aku balik handphone pun tahu. Berganggu habis orang semayang. Tak betul. Tindakan itu tidak betul. Kadang-kadang siap orang bagi kompang tau. Kompang atau masjid orang tengok nak semayang. Tak elok. Hukumnya tak boleh. Hukumnya adalah haram. Jadi kena beringat banyak lah, insya-Allah begitu. Baca Quran kuat. Anda dah sebut sebelum ni macam mana ada seorang sahabat baca Quran kuat, seorang lagi sahabat tengah semayang. Tengah-tengah ada semayang, kawan tu pula baca Quran kuat, datang Nabi nampak, Nabi kita tegur orang baca Quran kuat. Innal musalliya yunaji rabbah. Nabi kata ni orang semayang ni duk munajat pada Tuhan. Fanzur ila ma yunaji. Ra'ilah, tengoklah, perhatilah sama pada orang bermunajat pada Tuhan tu. Jadi suara tu bagi rendah sikit. Nampak jadi Nabi dah ajar cantik dah. Kita je kadang-kadang perangai kita lah gitu, insya-Allah. Baik. Okey, yang ketiga, dalam hadis ni dia mempamerkan macam mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bila Nabi panggil jadi gerun. Ada juga. Macam tadi Nabi kata panggil faji'a bihima, faji'a bih. Dua orang tu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang kata dalam hadis tu tar'udu faraisuhumma, gementar, takut. Dia takut. Takut Nabi kata salah. Kadang-kadang memang salah pun takutlah. Ada benda tu tak salah betul, tapi bila Nabi panggil jadi takut. Ada juga lagu tu kan. Macam kita lah. Kita ni saya kadang-kadang naik kereta rotek hidup, lesen hidup, semua komplit, tapi nampak polis kenapa gementar? Elok, polis sudah nampak polis jadi takut gugu padahal bukan salah pun. Boleh dengan kita, sama-sama manusia je, beza dia habis-habis tinggi dia saman dia, tapi nak takut lah kan. Jadi begitu juga Nabi Muhammad kata panggil mamak tu, sudah salah dah kali ni. Ceritalah berlaku lah. Sahabat Nabi pun ada macam tu. Lebih-lebih lagi musuh Nabi SAW, ramai takut dengan Nabi, musuh-musuh ni. Macam ada kes berlaku peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, Nabi Muhammad SAW sebelum bertolak tu, Nabi buat ucapan. Masa tu di Madinah. Tabuk ni dekat Syria, jauh lah Syria dengan Madinah tu kan. Nabi buat ucapan, Nabi kata ni orang musuh aku ni gementar dengan aku. Nabi berucap kat sini ni, ada orang dengar ni, suara tu menyampai sampai. Ada orang dengar sampaikan. Sampai dekat Syria, sampai kat Tabuk tu. Orang Tabuk ni dengar Nabi kata musuh gementar dengan aku. Gementar sungguh. Gementar.
Padahal Nabi sebut dia musuh akan gementar dengan aku. Dia panggil psycho. Dia cywo. Kan? Dia psikologi kawan tu jam. Dia kadang-kadang yalah perang ni kena macam tu, perang. Dia kalau perang ni dia cywo, dia panggil psychology war. Serangan pemikiran. Dia serang kita punya psikologi kan. Dia ada. Macam anda pernah cerita kisah Hitler berperang dengan Rusia. Perang Rusia ni dia ada 8 orang pakar strategi perang. Hitler dia tengok ni kalau perang ni kalah ni nampak gaya. Sebab pakar orang, 8 orang pakar strategi. Macam mana nak serang dalam keadaan 8 orang pakar strategi tu ada? Kalau serang kalah. Dia fikir-fikir, dia buat strategi. Dia hantar seorang wartawan pergi ke Rusia. Cari maklumat asasi di Rusia. Antaranya dekat mana kamp berada. Dekat mana mereka selalu berkawat, tentera selalu berkawat. Tanya tempat 2-3 perkara dia. Dapat maklumat, wartawan tu hantar pada Hitler. Yang maklumat tu kalau kita pergi memang tahu. Hantar maklumat pada Hitler. Hitler pun tulis surat. Dia kata tempat berkawat kat sini, camp kat sini. Benda-benda asas. Dan dia tulis pula kat bawah, aku tahu cerita ni daripada 3 orang daripada 8 orang pakai strategi korang. Dia tak sebut nama mana satu. Dia pun hantar surat kat dekat Rusia. Yang Rusia punya panglima perang dia tengok 3 orang daripada 8 orang. Dia pun tengok mana satu daripada 8 orang. Dia kata sudah, 3 orang ni daripada 8 orang ni ada yang khianat. Takut tak tahu mana satu. Dia tangkap. Bila tangkap, serang, menang. Dia panggil cywo, psychology war. Dia psycho kita jam. Kena jual banyak lah. Jadi dia kadang-kadang dia kena pandai. Nabi Muhammad begitu. Nabi SAW ni masa berperang, dia ucapan, musuh dengan aku walaupun jauh, takut dengan aku. Takut sungguh. Nabi Muhammad sampai dekat Tabuk tu, lari habis dah kafir-kafir ni. Tak sempat sampai tu lari dah. Sebab tu Tabuk ni namanya perang, tapi perang tak sempat, lari habis dah. Nampak? Dia lawan dengan psycho. Lawan dengan cywo gitu. Adalah kaedah. Tanya askar tahu lah. Aku bukan askar, aku baca je. Kan? Dia cerita je adalah ilmu-ilmu begitu. Jadi musuh gerun dengan Nabi SAW. Sahabat Nabi adalah kadang-kadang berasa silap dengan Nabi pun takut. Macam ana pernah cerita dekat sini kisah berkait dengan sahabat Nabi sembahyang Jumaat dengan Nabi SAW. Tengah dak sembahyang sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ada seorang sahabat pergi tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pandai-pandai dia tambah. Habis sembahyang, Nabi paling ke belakang, Nabi tanya manil qailu al kalimata anifan. Tak ni hok baca siapa tadi? Takut banyak. Dia takut macam orang tempat kita. Siapa baca? Saya. Bid'ah, masuk neraka. Dia takut yang tu ya. Kan ada perangai macam tu kan. Nasib baik Nabi tak macam tu. Nabi tak macam tu. Yang perangai macam tu kita bid'ah, masuk neraka. Kau ni bomba-bomba kita taruh kawan tu kan. Berasap kawan tu kena. Jadi cerita tadi Nabi Muhammad tanya manal qailu al kalimata anifan. Siapa baca tadi? Kawan tu jam takut sudah. Marah dah ke Nabi SAW. Tunduk. Nabi tanya lagi. Tanya pula suara pergi angkat. Manil qailu al-kanib. Lagilah takut tu. Tanya lagi dia takut. Nabi kata aku nampak beribu-ribu malaikat turun. Dia pergi angkat kalimah naik ke langit. Kawan tu bila dengar, sebenarnya baca saya. Mengaku pula. Tadi tak mengaku. Kan cerita. Dia takut tau. Takut Nabi SAW marah. Ni satu hadis yang kita jumpa pula sahabat Nabi boleh gementar dengan Nabi SAW. Begitu. Yang seterusnya dalam hadis ni dia menceritakan tentang semayang di atas kenderaan. Cerita qad sallaina ala rihalina. Kami dah semayang atas kenderaan kami. Nabi Muhammad SAW tak mengatakan semayang itu tidak sah. Menandakan semayang di atas kenderaan itu adalah sah. Boleh. Kalau kita musafir, jenis kenderaan yang tak boleh nak berhenti, kita semayang atas kenderaan tu. Musafir naik kapal terbang, semayang atas kapal terbang lah. Tak payahlah nak menghadap arah kiblat. Kiblat apa? Kaabah kat bawah. Nak menghadap kiblat ni. Mana Kaabah? Kaabah kat bawah tu. Nak terak dia semayang. Nampak kan? Tak payah nak confirm, tak payah. Kita duduk atas kursi tu semayang. Cara mana kapal terbang tu menghadap. Itu pun dah okey dah. Itu pun dah memadai lah. Tak payah nak pergi cari kiblat lah. Lepas tu semayang kena berdiri lah. Tengok. Dia pergi kat tepi semayang. Lalu orang lain lalu susah nak lalu geng-geng ni semayang lah pula kat sini kan. Semayang atas kursi duduk semayang. Kena semayang lah, jangan tak semayang pula. Ada tak semayang tu. Ana masa belajar Azhar balik Mesir. Kawan Ana ni ngajar Azhar juga. Masuk waktu semayang, yelah Mesir ke sini berjam kapal terbang kan.
nak boleh kesampai. Jadi kita sembahyang, kawan anda seorang ngaji azhar tak sembahyang. Dia tanya, awak tak sembahyang? Kenapa tak sembahyang? Tak cukup syarat. Apa syaratnya? Kiblat. Dia kata korak dia. Dia kata mengarut betul. Dia tak nak sembahyang. Puan ni malas sembahyang tu ya. Tak betul saya. Kadang ada orang mengaji azhar tak sembahyang ada. Belambak. Pergi kat Mesir tu ramai. Ada seorang jumpa jadi imam. Anda terkejut. Macam mana boleh jadi imam? Anda tak faham. Pergi singgah satu masjid sembahyang Jumaat. Sembahyang dengar suara macam kenal. Dengar suara macam kenal. Tapi salah orang kot. Dia fikir macam tu. Habis semayang, perhati ikut jauh. Siapa Mamat ni? Pergi dekat, loh entah. Siapa ngaji Mesir dulu. Tapi macam mana entah boleh jadi imam? Sebab kita kenal dia masa ngaji Azhar dulu, rambut panjang. Main gitar, semayang subuh pukul 10 pagi. Kita kenal tu. Yang kita tengok jadi imam masjid. Kita jam tau. Kita sebut anak kenal entah, rambut panjang, dia terus tarik tangan. Takut juga dia pun. Kalau cerita itu kantoi banyak. Tu kan. Ada. Jadi kadang orang ngaji Azhar, penyamun pun lembah. Dia penyamun tarbusu pun ada juga ngajar. Orang balik Azhar ni sama jadi dua. Sama ada dia jadi macam Nabi Musa ataupun jadi macam Firaun. Tu je. Dia balik jadi Firaun atau jadi Nabi Musa AS. Kalau jadi Musa dia jadi baik. Kalau jadi Firaun kita tengok Firaun pun respect. Sebab Firaun kata aku pun tak jahat macam ni. Kan? Yang tu ada balik Azhar walaupun dia mengaji di Azhar sekalipun gitu. Tak apa. Jadi bila kita musafir kita ada kenderaan semayang keadaan macam tu. Bagi semayang wajib dan juga semayang sunat lah. Tapi kalau kenderaan yang boleh berhenti, mazhab kita aja kena berhentilah. Kita naik kereta tu kan, naik kereta tak masuk tu berhenti semayang. Berhenti menghadap elok-elok ke arah kiblat. Tapi semayang sunat tak apa. Semayang sunat ni ringan dia banyak. Maksudnya kalau kita boleh qiyam tapi kita tak nak qiyam, nak duduk, boleh? Kita boleh semayang, kita kena semayang menghadap arah kiblat. Tiba-tiba bila kita bermusafir naik kereta, lepas tu kita nak semayang sunat dalam keadaan tak menghadap arah kiblat, tak apa, boleh. Dia semayang sunat tak apa. Adapun semayang wajib tak boleh. Kok mana pun kena menghadap ke arah kiblat, kecuali kalau kenderaan tu dia tak boleh berhenti. Tak boleh lah kapal terbang nak berhenti macam mana? Pergi bisik kat toilet, berhenti jap nak semayang. Berhenti macam mana? Berhenti kapal terbang jatuh habis. MH370 yang kedua pula lah. Kan? Jadi straight lah terbang tu, tapi boleh semayang menghadap lain pada arah kiblat. Begitu. Adalah keringanan Allah Taala bagi gitu. Yang seterusnya, hadis ni dia menceritakan macam mana sahabat tu kata kami dah semayang. Sebab tu kami tak semayang Jumaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, fala taf'ala, jangan diulang sekali lagi lah. Kalau berlaku lah keadaan macam ni, Nabi Muhammad jangan diulang. Izan sallaituma fi rihalikum. Kalau dah semayang sekalipun, thumma ataituma masjidah jama'atin fasalliya ma'ahum. Betul adalah jemaah semayang. Semayang sekali lagi. Nabi suruh semayang sekali lagi. Yang ni dia panggil i'adatus salah. Istilah dia i'adatus salah ataupun dia panggil mu'adatus salah. I'adatus salah ataupun mu'adatus salah, terjemahan Melayunya mengulangi semayang. Mengulangi semayang ni ada ketika haram, ada ketika sunat. Afdal. Ya afdal kes macam ni. Semayang atas kenderaan, lepas tu semayang secara berjemaah, secara elok menghadap arah kiblat. Yang tu kita dah semayang, kita semayang lagi. Cantik. Kita semayang dekat rumah seorang-seorang. Mari masjid tengok orang duk semayang jemaah. Lah tak semayang lagi jemaah masjid ni. Kita semayang sekali lagi, elok, sunat. Tak semayang pun tak apa, sebab semayang tadi dah sah. Semayang tadi dah sah. Tapi kalau kita semayang, cantik lah, lagi baik. Tapi di sana ada perbuatan yang kalau kita lakukan juga dia boleh jadi haram. Di bawah maksud bid'ah. Iaitu kalau kita mari semayang Jumaat, habis semayang Jumaat kita bangkit pula semayang Zuhur, tu tak boleh. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang perempuan memang tak wajib semayang Jumaat, tapi kalau dia semayang Jumaat dia sah. Ingat tu, muslimat kita lah. Masjid kita ni tak macam masjid kat negara Arab. Lagi negara Arab, masjid Arab dengan masjid kita mana sama, beza. Antara perbezaannya, masjid orang Arab tak ada tapak parking. Masjid Malaysia berlambak tapak parking. Betul kan? Ada tak cari masjid jumpa tapak parking kat negara Arab? Tak ada kan? Pakistan pun serupa. Lepas tu masjid tinggi-tinggi kan, tu kat Pakistan ni masjid. Antara lain, masjid diorang ni selalunya sendat, penuh, sentiasa penuh dengan manusia. Sebab orang dia suka semayang. Dia tak macam orang Malaysia. Orang Malaysia ni kurang suka semayang kan? Benda wajib ni boleh lebih kurang kan? Jadi orang Arab suka semayang. Kena orang perempuan nak masuk mari semayang jemaah jadi masalah.
Jadi tak hairan lah dekat negara Arab payah kita nak jumpa orang perempuan sembahyang berjemaah. Tapi dekat Malaysia sembahyang Jumaat kadang-kadang dewan dah penuh tapi ada lagi ruang. Banyak lagi ruang. Orang perempuan kita nak sembahyang sama. Boleh? Boleh. Orang perempuan muslimat nak sembahyang Jumaat hukum adalah boleh. Pergi singgah kat masjid wilayah. Masjid wilayah tu besar. Dalam dewan sembahyang tu pun tak penuh. Dewan sembahyang Jumaat setengah kadang kan. Lepas tu ada ruang pula kat atas untuk orang perempuan. Jadi orang perempuan, contohlah kita bawa bini kita, anak perempuan kita pergi musafir, singgah semayang. Bini kita, anak kita nak semayang Jumaat sama lah. Naik semayang sekali lah. Dah semayang Jumaat, jangan bangkit semayang Zuhur. Jangan. Sebab kalau kita i'adatus solah, mengulangi semayang Jumaat kepada semayang Zuhur, perbuatan itu adalah bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan dan amalan itu kami tak pernah ajar, maka amalan itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semayang jenis kurang pahala kepada lebih pahala, i'adah tu tak apa. Macam kita sebut tadi, semayang seorang pergi kepada jemaah, itu tak apa. Kita musafir. Masa kita musafir tu, kita semayang dalam keadaan qasran, qasar 2 rakaat. Kita pergi kat jemaah tengok semayang 4 rakaat, kita semayang pula 4 rakaat, itu tak apa. Itu i'adah yang dibenarkan. Tapi kalau semayang yang lebih kepada kurang, yang tu tak boleh. Macam tadi dah semayang Jumaat dah, pergi semayang pula Zuhur apa kan? Yang tu tak boleh. Itu cara hukumnya begitu, insya-Allah. Fa innaha lakuma nafilatun, kerana tindakan kamu mengulangi semayang itu merupakan satu amalan yang sunat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Habis hadis riwayat Imam At-Tirmizi hasanun sahih. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Saya nak tanya berkaitan solat jamak tanpa musafir dan bukan lebih 85 km, tapi kita berada di rumah. Saya ada dengar pendapat kata boleh. Ya, tadi memang Anas sebut boleh Jamak ni untuk musafir dan tidak musafir. Qasar untuk musafir je. Ini beza. Faham tak? Orang tak faham kalau orang kata jamak qasar ni benda yang sama. Nombor satu kena clear, qasar ni lain, jamak ni lain. Nombor satu, qasar ni mengurangkan bilangan rakaat daripada 4 jadi 2. Itu makna qasar. Jamak ni menggabungkan semayang. Menggabungkan tu sama ada awal ataupun takhir, takdim ataupun takhir. Bila kita sebut qasar semayang khusus untuk musafir. Bila kita sebut jamak, tak semestinya musafir. Musafir salah satu keadaan dibenarkan untuk kita jamakkan semayang. Tapi ada satu lagi, kita boleh jamak semayang ketika hujan. Jadi bila kita duduk kat rumah, ni kita ingat yang boleh jamak ni kaki jemaah lah, kaki kat rumah tak boleh. Tak mari jemaah, nak jamak kat semayang. Itu pemalas dia panggil. Kan? Yang sebenarnya orang kaki jemaah, dia 5 waktu di masjid. Dia marilah semayang Zuhur, masa dia semayang Zuhur elok-elok tu, tiba-tiba sebelum bagi salam tu hujan. Dia nak bangkit untuk semayang asar. Kita bangkit semayang asar tu, jamak takdim itu dibenarkan, walaupun di masjid tempat kita lah, rumah kita tepi masjid tu lah. Hukum dia dibolehkan. Begitu, insya-Allah. Mana jawab dah tadi ni? Salam Ustaz, saya ada ramai sahabat Cina dan ada yang beragama Kristian. Adakah saya wajib berdakwah kepada mereka atau bagaimana? Memang wajib berdakwah. Wajib kita berdakwah, wajib kita ajak mereka kepada Islam. Nak ajar tu macam mana atas kepandaian lah. Sama ada kita ajak berbentuk lisanul hal, istilah dia. Lisanul hal ni bukan bercakap, akhlak kita, tindakan kita mempamerkan tindakan-tindakan yang baik terhadap Islam kan. Itu pun sudah dipanggil sebagai dakwah. Yang lain tu kita bercakap, berhujah, berdebat, mempamerkan pandangan tentang Islam dan menyatakan perbezaan di antara agama dia dengan agama kita kan. Dan kita sebut kat mana baiknya agama kita. Yang tu bawah kategori dakwah. Kalau kita dah berdakwah, alhamdulillah kita dah selamat daripada dosa. Jadi berdakwah tu satu benda yang wajib lah. Kena beringat sikit, insya-Allah. Okey. Saya berusia 53 tahun. Haid saya datang 2 hari dan berhenti. Kemudian hari ketiga datang lagi. Adakah saya kena semayang pada hari tanpa haid?
Ini ni kalau orang belajar bab haid nifas dia panggil an-naqa. Minta maaf lah, ni orang perempuan ni, bukan tajuk orang lelaki. Orang perempuan tanya jadi jawab seperti orang perempuan lah. Kan? Orang perempuan ni dia ada haid, dia ada nifas satu lagi. Haid dan nifas ni bukan haid dan nifas dia. Dia banyak lagi tajuk-tajuk darah yang dibincang di dalam fiqh. Antara dia panggil damul hadi, damul fasad. Damul hadi darah yang keluar bagi orang perempuan yang dia tak sampai umur lagi. Umur berapa? 6 tahun. Umur berapa? Umur 3 tahun. Dah keluar darah. Darah tu darah apa? Adakah itu darah haid? Soalan. Jadi agak mustahil. Budak umur 3 tahun dah datang haid. Jadi darah itu dipanggil sebagai damul hadi, dia panggil. Damul hadi, istilah dia. Apakah dia sudah balik? Tak, dia tidak dikira sebagai balik. Maka hukum damul hadi seperti mana darah istihadah, dibasuh gitu je lah. Nak kata wajib semayang tu taklah sebab budak lagi kan. Gitu. Ada pula satu lagi dia panggil damul fasad. Damul fasad ni darah yang keluar bagi orang perempuan yang dah putus haid. Orang putih kata monopause. Marah orang ni istilah monopause. Dia dah putus haid. Umur dia tu putus haid dah. Bila umur dah putus haid, tiba-tiba darah keluar. Contoh. Darah itu dia panggil sebagai damul fasad, istilah dia lah. Damul fasad ni macam mana keadaan bagi perempuan tadi? Macam orang datang istihadah. Hukumnya wajib dia kena semayang. Maksud ni dia basuh darah dia. Kalau darah keluar dia tutup 4 darah dia, maka semayang macam biasa. Ada pula satu kes lagi, dia haid macam biasa. Umur ni lah, tak kira lah 50. Anda tak tahu berapa umur betul haid ni. Payah aku ni, aku bukan doktor. Nak tanya doktor lah kan, darah haid ni bila keluar, bila dia akhir kan. Jadi contohlah ada orang perempuan ni umur berapa? Umur dia contoh 30 tahun, 40 tahun. Ni jangka yang haid masih keluar lagi. Tiba-tiba satu hari pertama, hari kedua, hari tiga, haid datang. Kebiasaan dia ni 10 hari contohlah, dia letak kebiasaan 10 hari. Tapi bulan tu ajaib sikit lah bagi diri dia. Ajaib bagi diri dia, pada hari 1, 2, 3 haid datang. Lepas tu hari keempat berhenti, hari kelima berhenti, hari keenam datang. Sudah. Bila datang tengah-tengah 2 hari itu macam mana keadaan dia? Kalau dia semayang dia sah ataupun tidak. Dia semayang tak jadi isu sebab semayang ni tidak perlu diqada kan. Tapi isu ni adalah puasa, sebab puasa tu perlu diqada. Dalam mazhab Hanafi, dia hukum tu istilah dia panggil an-naqa, dia panggil istilah fiqh dia lah an-naqa. An-naqa ni dalam mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dengan mazhab Hanafi berbeza. Dalam mazhab Hanafi, orang perempuan yang an-naqa itu dikira sebagai suci. Bila suci, kalau puasanya adalah sah, tak perlu qada pada hari yang lain. Mazhab Syafi'i, an-naqa itu dikira sebagai haid. Bermaksud walaupun tak keluar, dia puasa juga, maka puasa dia tidak sah. Hukum Jadi penat sajalah 2 hari kalau dia puasa. Kan? Penat saja je lah kalau dia puasa, maka dia puasa tu dia kena qada pada hari yang lain walaupun dia dah puasa. Itu mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Hukum. Tak faham tak apa orang lelaki, ni orang perempuan. Kalau orang perempuan tak faham, memang teruk. Sebab tu ada kat dia kan. Itu. Okey, soalan ni salah atau tidak kita ambil mana-mana mazhab dan tidak terikat pada satu mazhab sahaja dan sentiasa tukar-tukar mazhab untuk tujuan memudahkan selagi tidak melanggar agama. Ni best bab mazhab. Kita nak ikut mazhab orang ni boleh, tapi dengan syarat faham. Kau kena alim tentang amalan itu mengikut mazhab itu. Faham tak? Kalau tak faham tak payahlah. Kena ikut mazhab orang. Macam ni kau pun tak kerti kan. Nombor 1, kena faham. Ataupun kalau kita tak faham, maksud faham di sini dia tahu dalilnya, Qurannya, hadisnya, cara penghujahannya. Yang tu orang mengaji je lah dapat. Orang mengaji Azhar, reti bahasa Arab, boleh buka kitab, okey lah. Yang kita baca kitab Arab tunggal langgang, tak payah baca kitab Arab tunggal langgang, baca Quran pun tunggal langgang. Yang ada baris elok-elok tunggal langgang, kitab Arab mana ada baris. Betul, pergi rumah Hana, pergi tengok kitab Arab mana ada baris. Pergi tengok macam mana ustaz. Kau mengaji kau tahu cara nak baca kan. Tapi tak mengaji, tikus tengok besi lah orang panggil. Tikus tengok besi, tikus tengok besi. Dia nak gigit tak boleh sebab kalau gigit takut gigi patah. Dia tengok je lah. Gitu lah kan. Jadi macam mana kalau orang tak reti? Kalau dia tak reti, dia tak boleh nak taklid mazhab lain kecuali kalau ada keperluan. Walaupun dia tahu sikit-sikit dia. Kita pergi ke Mekah, ni salah nak sebut lah. Kita pergi ke Mekah, kita buat ibadat haji. Ramai manusia masa tu. Sentuh lelaki perempuan, batal wuduk. Syafi'i lah. Jadi bila tawaf sentuh, lari nak ambil air semayang. Banyak kali lah lari bila nak selesai ni kan. Disebabkan ada masyaqqah, ada kesusahan itu, makanya kita boleh taklid kepada mazhab orang walaupun kita tak tahu detail tentang mazhab itu. Faham tak?
Boleh taklid. Taklid itu kerana apa? Kerana faktor keperluan. Faham? Sebab kaedah Islam ada aja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan membebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan dia. Begitu. Jadi nak taklid juga senang. Belajar pandai-pandai. Saya masalah. Saya belajar Ustaz dah lama dah belajar tapi tak faham-faham. Bila darurat pakai. Kalau tak jangan. Lepas tu boleh tak kita nak ambil seronok-seronok dia. Dia panggil talfiq. Talfiq ni kita bagi taklid mazhab yang kita pilih kerana mudah. Ikut hawa nafsu dia, yang ni mudah ni. Dia ada mazhab sendiri. Mazhab dia ma huwa ashal fa huwa mazhabi. Mana yang senang itulah mazhab saya. Mazhab dia semua senang. Susah dah ambil. Boleh ke tidak? Kebanyakan ulama kata talfiq tak boleh. Kebanyakan ulama kata tak boleh sebab talfiq di bawah kategori mengikut kehendak hawa nafsu. Tapi ada ulama mengatakan boleh. Antara yang kata boleh adalah Yusuf Al-Qaradawi. Boleh sebab semua mazhab itu berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Satu. Yang kedua, apa hukum negara lain tidak mengamalkan mazhab Syafi'i? Tak apa. Dia nak amal mazhab apa pun dia punya pasal lah. Kan? Mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke apa kan dia punya pasal. Mazhab tu nak ikut mazhab Hanafi pun tak apa, nak ikut mazhab Hambali. Kita Malaysia mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita nak pakai beberapa fatwa-fatwa mazhab Hanafi pun tak apa. Tak jadi apa masalah pun. Lebih-lebih lagi melibatkan kepentingan umum. Lebih-lebih lagi lah tak salah kita mengikut mazhab orang. Tak ada masalah pun. Macam mana selalu sebut kat sini. Bab teruk ke tanah, Syafi'i kata siapa teruk ke tanah tak boleh jadi siapa teruk ke tanah terus jadi milik dia, Syafi'i. Imam kita kata teruk ke tanah jadi milik. Sebab Nabi Muhammad kata man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang hidupkan bumi yang mati, maksudnya teruk ke jadi milik. Syafi'i kata teruk ke tu jadi milik walaupun tak dapat geran daripada kerajaan. Imam Hanafi kata tak boleh kecuali dapat geran dulu baru dapat hak milik. Okey, Malaysia nak pakai mazhab Syafi'i ke Hanafi ke agak? Akan pakai Hanafi. Kalau pakai Syafi'i, habis tanah orang. Sebab dalam sistem geran pun tanah orang rembat. Betul Syekh? Betul. Ni masjid Kampung Melayu Sungai Buloh kan? Ni Sungai Buloh. Tapak masjid. Ya, nampak ni nak minta demo buat masjid pula ni. Kan? Masjid. Tapak dah ada tau. Kata ni tahun 60-an lagi tapak dah diperuntukkan untuk nak buat masjid. Tak tahu macam mana, tak tahu. Ni orang dulu-dulu lah pergi jual tanah tu kat China. Jual tu tahan lagi. Jual tu tanah masjid. Ada sikit dia jual. Jual tu pula tanah tu. Jual tu orang China tu ada geran. Tu aku tak tahan tu. Padahal peruntukan tu untuk masjid. Tanah masjid orang jual Syekh. Memang kau. Hai gila banyak pupuk kita ni. Dia fikir balik. Tanah masjid ni cerita ni. Orang Melayu Sungai Buloh tu lah. Jadi kita fikir macam mana nak beli balik tanah. Sebab Cina takkan nak bagi free kot. Mustahil lah. Sebab dia beli. Dia bayar 600 lebih lah dia minta. Penat juga cari duit tu kan. Cerita Masjid Kampung Melayu Sungai Buloh. Itu tu dalam sistem bergeran. Boleh rembat tanah masjid. Tak ada sistem geran lagi sedap nak rembat. Betul kan? Jadi dalam kes troka tanah, kok mana pun kena pakai mazhab Hanafi, tak boleh pakai mazhab Syafi'i. Nampak? Yang ni keperluan gitu. Jadi bab negara ni nak pilih mazhab mesti berasaskan kepada kemaslahatan gitu. Okey, soalan ni biasa berlaku kat kita ni sebenarnya. Jika kita tidaklah bermusafir, contoh keluar berjalan-jalan dalam masa yang sama, tidak sedar waktu asar telah habis ataupun ada masalah jalan jam atau tiada tempat solat sehinggalah habisnya waktu solat asar dan masuknya waktu maghrib, bagaimana kita nak menggantikan solat yang terlepas tadi? Jawabnya dia kena qada sembahyang. Dia tengok dah langgar waktu sembahyang. Kalau macam tu ustaz boleh tak saya nak jamak antara asar dengan maghrib? Yang tu gila. Mana ada jamak antara asar dengan maghrib? Kalau dia nak sembahyang asar ni dia kena niat qada. Sahaja saya sembahyang asar qada kerana Allah. Cara dia begitu insya-Allah. Ini soalan radikal ni. Bagaimana pendapat ustaz? Ada rakyat Malaysia pergi berjihad di Syria. Adakah mereka mati syahid? Ada pendapat ulama dari Malaysia, mereka itu tidak syahid.
Syahid tak syahid ni kerja Allah, bukan kerja kita. Tu nombor satu kan. Ulama tu katalah tak syahid, tapi di sisi Allah dia syahid juga. Pelik apa kan? Sebab syahid tak syahid tu bukan kerja ulama tu. Syahid tak syahid ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Okey, persoalan orang pergi berjihad dekat Syria. Dia punya pandangan kerajaan itu zalim terhadap rakyat. Kerajaan Syria tu pada pandangan dia kan. Berdasarkan pada penilikan dia, dia tengok berita, dia tengok apa yang telah terjadi dekat sana. Dia punya pandangan dia kata memang zalim Asad ni, dia letak asal macam tu. Jadi rakyat kena bunuh, dia pun tak boleh aku nak pergi selamatkan rakyat kat sana. Dia pun berpandangan nak pergi berjihad. Dia mati dengan hasrat nak mati syahid. Terserahlah pada Allah Subhanahu wa taala keadaan dia, gitu. Tapi ada ulama tak setujulah. Ada sebab ulama kata tak boleh lawan Asad tu. Ada juga orang kata macam tu kan. Jadi itu pandanganlah. Cuma apakah dia tu syahid ataupun tidak, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak nak kata syahid pun tak boleh, nak kata tak syahid pun tak boleh. Sebab kalau anak kata syahid ataupun anak kata tak syahid, bukan kerja anak, kerja Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi atas niat masing-masing. Niyatul mukmin khairun min amalih. Niat orang mukmin itu tertakluk kepada amalan. Dia rasa tindakan dia adalah jihad. Tafadhal. Ada orang kata tak, saya tak rasa sebagai jihad. Saya rasa itu sebagai pemberontakan. Kau punya pasal. Jangan menyusahkan orang dah. Gitu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukuplah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syufil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tutup ni, macam biasalah nak minta derma, nak buat masjid Melayu Sungai Buloh tu. Cuma nak bawa bahan derma juga ni, buku Buku ni tajuknya Bunga Kebahagiaan. Dia cerita pasal rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga ni bergaduh lah, apalah, tak bahagia kan. Rupa-rupanya Tok Guru Ni Aziz, dia ada ceramah pasal kebahagiaan rumah tangga. Tu Ni Aziz. Jadi ada seorang muslimat namanya Hasma Riza ni, dia pergi type apa yang tu Ni Aziz dia kupas tentang rumah tangga tak bahagia dan macam mana nak bagi bahagia. Dia bagi tips-tips sekali macam mana nak bahagia tu kan. Dia buat buku. Buku ni banyak sangat kat rumah anak tu. Jadi kalau pergi kat kedai, harga dia RM20. Tapi anak letak kat sini harga RM10 sahaja. Boleh jimat RM10. Kalau siapa nak dekat belakang tu ambil. Kalau tak ada duit ambil dulu, bayar kemudian. Dan kalau siapa nak ambil tanpa bayar pun tak apa. Ada kat belakang tu, ambil lah. Layan dirilah. Buat derma. Dan ada orang ni dia bagi derma, dia tak nak ambil pun tak betul. Kalau dia dah bagi derma, anak cadangkan ambil. Jangan tak ambil. Sebab ada orang tak nak ambil. Sebab dia kata, Ustaz, tiap kali Ustaz datang, Ustaz bawa buku. Saya ambil, tapi saya tak pernah baca pun Ustaz, kata dia. Tak apa tak baca hari ni. Cucu kita baca akan datang. Kan? Ambil insya-Allah, ada kat belakang tu. Ambil lah. Insya-Allah. Sambil-sambil lah kita menderma, sambil-sambil kita pun dapat bahan ilmu insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.